dengan jaring. Ada perasan tak? Ada kan? Biasanya yang dibelah dengan jaring ni kurma ajwa. Kurma ajwa sebab yang ajwa ni memang antara kurma yang paling mahal sekali dalam dunia ni. Kalau tengok jejak Rasul, yang terbaru ni, yang bulan puasa ni, dia punya syuting dia di 3 tanah suci ya. Madinah, Mekah dan Palestin, Al-Quds, Baitul Maqdis. Jadi saya ada tengok kurma yang dibalut ni adalah kurma ajwa yang paling mahal sekali. Dan kebiasaannya dia boleh pergi kepada 150 sekilo. Paling tinggi itu yang paling baik punya lah. Yang paling baiknya 150, mungkin lebih. Saya pernah tengok ada sampai 150. Itu yang paling mahal lah yang saya tahu setakat ni. Kebiasaannya ada harga paling murah sekali 40-50. Itu yang kering-kering. Lepas tu yang pertengahan ada 60-70. Lepas tu yang seterusnya ada lebih kurang 80. Jadi insyaAllah nanti jika tuan-tuan dan puan ingin membeli kurma, saya nasihatkan sebaik-baiknya beli kurma di pasar. Sebab di ladang memang mahal. Memang mahal. Kalau harga yang 80 di pasar, yang harga di ladang lebih kurang 100-120. Jadi barang siapa nak beli kurma 20 kilo ke 10 kilo ke, baik beli di pasar. Okey. Dan coklat-coklat seperti yang Ustaz Muhammad kata, memang ada coklat-coklat yang tak ada di pasar, ada di ladang. Tapi walau bagaimanapun, kesemuanya lebih murah berbanding di ladang. Itu sahaja. Jadi kalau yang berniatlah nak beli, siapa yang nak beli, insyaAllah boleh pergi ke mana-mana kedai yang tuan-tuan dan puan-puan rasa nak pergi. Tapi barang siapa yang nak ikut Ustaz Muhammad ke, mungkin ada kedai-kedai yang baik. Ada Ustaz? Ada Ustaz Muhammad ada kedai-kedai yang baik, yang dikenal. Jadi boleh apa nama ni, ikut Ustaz Muhammad. InsyaAllah dia boleh cuba negokan harga yang terbaik, InsyaAllah. Jadi setakat ni saya rasa tak ada apa-apa pertanyaan dia. Semua okey? Okey, ada pertanyaan? Ya saya. Pasar. Tapi di pasar ada yang tak ada coklat. Di pasar dengan ladang ada, tapi pasar tak ada. Tu dia. Tapi di ladang mahal lah. Air yang di pasar kurma, semua di kurma tanah haram kan? Ya. Kurma di pasar kurma tu, yang dijual itu kurma tanah haram kan? Nah, yang dijual di pasar kurma tu, yang ajwa, semuanya kurma di Tanah haram. tanah haram. Semua kurma tanah haram. Jadi sebab baik kurma ajwa ni kurma yang ditanam di Madinah. Dalam satu, saya tak tahulah hadis ke apa ke dan sebagainya, saya tak pasti. Tapi yang saya dengar daripada jejak Rasul tu, dia kata apabila ajwa ni ditanam di luar daripada Madinah, maka ia tidak akan tumbuh. Dia tidak akan jadi ajwa ni. Itu yang saya dengar lah. Di satu tempat di mana ya, 20 km daripada Masjid Nabawi ni, 20 km ke 30 km, ada satu ladang kurma yang diusahakan oleh rakyat Malaysia, orang Melayu kita. Ada sebesar 7-8 ekar begitu. Itu orang Malaysia kita. Jadi dia yang ceritakan semua ni apa semua. Jadi sebesikit saya dapat tahulah bagaimana keadaan kurma ni. Satu lagi yang rutop kan, Yusuf Tayyub tu kan, Yusuf Tayyub, kurma bisik orang panggil. Jadi kurma tu pun ada disebut di dalam Al-Quran. Saya lupa ayat dia, Wakhuzi apa, saya lupa ayat dia, tapi disebutkan di dalam Al-Quran. Biasanya orang-orang Arab akan buat berbuka lah kurma rutop ni, kurma rutop. Jadi kalau petang ni, kita semua insyaAllah berpeluang. Jadi siapa yang berpeluang boleh berbuka siapa nak rasa berbuka di masjid, silakan. Nanti dia akan sediakan rutop tu lah. Semuanya sedekah. Semuanya berebut-rebut bulan puasa ni nak buat sedekah. Jadi sama-samalah kita sedekah, insyaAllah. Kemungkinan dengan sedekah kita 1 rial ni kepada saya galakkan kepada pekerja-pekerja masjid yang tukar buat kerja tu. Kalau yang perempuan-perempuan yang memakai niqab tu, takut-takut tak percaya nanti 3 orang minta sedekah, seorang tangan akan pelitkan kita punya beg. Saya punya jemaah pernah juga yang hilang. Banyak jugalah yang hilang.
Jadi saya nasihatkan kalau boleh jaga-jaga dengan harta masing-masing. Macam tadi tu, kalau boleh pegang letak beg di depan lah, jangan letak beg di belakang. Letak beg di depan. Kalau boleh dia punya nama tu, plastik tu di depan. Sebab di situ nanti ada kita punya kad name tag apa semua. Okey. Satu lagi, okey, kita sambung balik. Kemungkinan kita sedekah atau kita hadiahkan kepada pekerja-pekerja ni semua, kemungkinan Allah Ta'ala akan permudahkan kita punya perjalanan kita sepanjang bulan Ramadan ni, sepanjang kita berada di Mekah dan Madinah ini. Dan kemudian mungkin kita akan dipermudahkan buat umrah mudah, ziarah makam Nabi mudah, masuk Raudah pun mudah. Raudah ni susah nak masuk, desam dia kecil je, pendek-pendek je. Kalau saya semayang tu, saya akan sujud di celah-celah kaki orang kat depan tu. Saya tinggi, celah kaki orang saya sujud. Yang memang pendek. Kalau yang lain tu dia panjang sikit, yang merah-merah, kabel merah tu dia panjang sikit saf dia. Tapi kalau yang kabel hijau cair ni, dia pendek je. Jadi susah untuk masuk. Dah lah penuh, biasanya penuh. Pernah terjadi kepada saya cakap dengan jemaah saya, sebelum kita masuk nak berziarah kepada Rasulullah dan untuk solat di Raudah ni, maka baiklah sama-sama kita sedekahkan sebahagian harta kita. 1 riyal pun jadilah. Saya cakap baik sedekah kepada pekerja-pekerja ni. Jadi bila selepas sedekah tu, Allah Ta'ala nak permudahkan. Ini wallahi depan mata saya, bulan lepas berlaku. Saya dah lalu di depan makam Nabi, tak ada orang langsung. Adalah 10 orang gitu je. Tapi saya boleh berdiri lama kat situ, tunjukkan kat jemaah saya, ini makam Rasul yang bulat besar ni, bulat kecil nombor yang seterusnya ni Abu Bakar, bulat kecil yang seterusnya ni Sayyidina Umar. Jadi perjalanan tu jadi lama sedikit di situ. Kalau tak dah kan halau suruh keluar. Kalau dah keluar dekat pintu Babul Baqi' tu, dia tak boleh masuk pintu tu balik. Kena bagi Babul Salam balik, masuk balik. Mesti dia takkan bagilah. Okay, jadi insyaAllah sepanjang kita perjalanan di sini, dia pergi kejap